بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأتمان الأكملان، صلاة وسلاما على حبيب الله وحبيبنا سيدنا محمد بن عبد الله العربي القرشي الأمي، وعلى آله وصحبه والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، رضي الله من دعا بدعوته واستنى بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد، InsyaAllah kita terus kepada pembacaan kitab kita. Berhenti di mana bawah ni? An Aisyah. Tu Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص العاء. قال مصعب: ونسيت عاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, hadis yang seterusnya daripada kitab Mustika Hadis, hadis yang ke-14, sambungan daripada siri yang lalu. Aisyah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana tak pun bangat bunyi. Ramai apa orang nak bunyi selawat. Orang paling banyak selawat orang dengar hadis Nabi lah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan Allah batal pahala kalau ada riak, kecuali satu saja, selawat. Nampak orang senyap lah kuat sikit, sallallahu alaihi Muhammad, orang pun ikut, boleh pahala. Dan boleh pahala orang yang mengikut kita. Ada malaikat tugasnya membilang air hujan. Kita kata tak ada kerja, Allah tugas dia begitu. Bagi Allah pegawai yang taat, bilang air hujan. Secara tepat, ya secara tepat. Air yang turun kecil-kecil itu dia kira secara tepat. Namun dia kata ada satu barang aku dah nak kira, banyak doa lalu, iaitulah pahala orang yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru kuat. Dia macam tak ada orang. Baik. Sabda Nabi SAW, 10 perkara dari peraturan-peraturan kebersihan dipanggil. Perkara yang suci, yang dituntut oleh agama. 10 minal fitrah. 10 perkara daripada perkara yang suci, bersih, yang menjadi kesukaan fitrah bagi manusia, dan perkara itu bersih dan perkara itu dituntut oleh agama Islam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qassus syaribi, menggunting misai. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa i'fa'ul lihyah, dan membiarkan janggut tumbuh panjang serta mengemaskannya. Ia cukur janggut, ia elok misal saja.
Itu mukhalafah dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan tengok ke orang sebelah kita pula. Kamu tu. Jangan. Boleh jadi tak tahulah. Lepas ni, bolehlah ikut Nabi SAW. Ini antara sunnah-sunnah yang kecil. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Tuan-tuan, nak Allah kasih tak? Nak, Ustaz. Nak Allah ampun dosa tak? Nak. Kita ingat Allah ampun dosa dengan istighfar saja. Ada Allah ampun dosa, tak ada istighfar pun. Ikut Nabi je, ampun dosa. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakan, wahai Muhammad, kalau kamu kasih kepada Allah, syaratnya fattabi'uni, ikut aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa balasan daripada Allah? Allah tak pernah balas sama, setimpal, tak ada, mesti lebih. Iwi ujian sikit, iwi senang banyak. Nampak? Iwi syarat sikit, ia balas banyak. Allah, kita setimpal. Mau kerja mana? Pita, gaji 1,500. Dah mau? Pita kau, gaji 8,000. Mana dah adil gitu? Dah memang 1,500 tu pogak. 8,000 tu dok tu. Setimpal. Tu dipanggil setimpal. Faham ke tak faham? Allah dah ajar balas setimpal. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan aku beri kesenangan. Al-usri, kata ulama, didatangkan dengan makrifah. Inna ma'al usri. Al-usri adalah alih lang. Alih lang makrifah dipanggil. Yusra, tak ada alih lang. Nakirah. Apa makna? Ulama kaji sampai gitu. Tak sebut pun situ sikit banyak. Cukup tengok perkataan, faham lalu. Inna ma'al usri. Hanya setiap kesusahan yang satu. Yusra, akan dibalas lepas tu dengan kesenangan yang bukan satu, banyak. Ni faham? Sama juga tuan-tuan sekalian. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau mau kasih pada Allah, satu mau kasih ke aku je. Fattabi'uni, ikut aku, ikut Nabi je. Allah balas 2. Yuhibbukumullah, Allah kasih ke kita dalam keadaan wajib kasih. Yuhbib, kalimah asalnya yuhbibu, dimatikan huruf ba, itu menandakan jawab bagi syarat. In kuntum tuhibbun Allah. In itu in syartiyah. Syarat. Mu nak aku kasih, syaratnya ikut Muhammad. Yuhibbukumullah. Wajib aku kasih. Yang pertama, saja Allah balas. Wa yaghfir lakum, dimatikan huruf ra. Betul tak betul? Wa yaghfiru lakum itu asalnya. Wa yaghfir lakum. Jawab bagi syarat juga. Wajib aku ampun akan dosa kamu. Jadi antara sunnah kecil-kecil, apa dia tuan-tuan? Pakai piyah, bukan kita ikut orang Arab, ikut Nabi. Simpan janggut, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mazhab Syafi'i kita dikemah. Ada mazhab lain macam-macam, sampai pusat ada, betul tak? Kita ingat bulu pusat janggut punya. Mazhab Syafi'i kemah sikit. Afdal kata tuan guru saya, gopal begini, kalau panjang gopal begini, hok di tangan ni, ujung tangan ni potong. Dikemaskan tuan-tuan sekalian. Kita ingat sunnah Nabi tak kemah kena kemah. Dia tengok sunnah Nabi pada orang yang kononnya mengikut Nabi. Dia tu selekeh, kalau gini Nabi selekeh. Tak. Jangan tengok orang. Lepas tu ramai orang Islam tak masuk Islam sebab kena orang Islam dulu, tak kena Islam. Faham tak? Ramai orang kafir tak tertarik pada Islam kerana kena orang Islam dulu sebelum kena Islam. Ngotoh. Kalau tanah harap ada lagi yang kecil kata, orang kafir pun tengok gini Islam. Padahal bukan Islam tu, membau fitnah pada Islam. Nabi ajar kemah. Tuan-tuan sekalian. Orang Islam kena bersih. Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha bersih. Allah sukakan kebersihan. Allah maha cantik. Allah sukakan kecantikan. Kita duduk faham orang Islam selekeh. Tidak. Ikut Nabi pakai jubah. Tapi Nabi kemah dia ikut. 8 hari dia asuh jubah.
Orang Arab dah apa dia, musim sejuk dak payah basuh, dak bau langsung. Orang Arab yang biasa duduk negara dia mari negara kita, dak dia buat gitu juga, busuk kau lah. Kena bersih. Pakai apa nama, sipar janggut tapi dak kemaskan. Maka kena kemas. Tuan-tuan sekalian, biar kemas. Itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Habis. Ni sipang Nabi, sipang rambut panjang, sipang panjang. Tapi tak sikap, Nabi sikap. Nabi sikap kau Ustaz. Baca. Lepas tu kena baca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Bukan baca lah, kena belajar lah. Baca sendiri tak faham. Nabi rambut hitam, kilat. Apa mana? Pakai minyak rambut. Ada bak suku minyak rambut Nabi. Nabi kan minyak rambut. Ni sipang rambut panjang, reseng kali. Anak yatim dia, kutu. Mak boleh tahan ayah lebih kutu. Dia tak tepat lah. Rupanya tuan-tuan, kalau dia gini, manusia biasa, lagi kena, lagi nampak aib. Betul tak betul? Sebab tu, kalau boleh orang yang kita nak jadikan guru, jangan rapat sangat. Kecuali kita bersedia nak nampak aib dia. Memang, kau kena, kau nampak aib. Ada seorang yang manusia, makin kena, makin comel. Makin kena, makin comel. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nak kenal kan Ustaz, baca Al-Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Makin baca gini Nabi, makin baca gini Nabi. Sutir-sutir rambut, janggut, tubuh, baju. Kemahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah cakap tengok orang jatuh cinta dah. Nampak? Kita cakap orang serabut, contoh dah. Jadi tuan-tuan sekalian, nampak saya surah. Orang jadi fitnah ke surah. Tak betul, kita bukan surah. Tu saya surah, rekuk pahit. Kalau minum air, mapuh nak belanja. Kalau dia belanja, tanda kecil hari kiamat. Orang wih dah. Nampak saya surah, rekuk dah. Tuan-tuan sekalian, jadi fitnah. Itu kita lah yang paling yang beramal dengan apa kita belajar. Nampak saya surah, muka masa catung. Catung muka dah. Nabi Yesus senyum. Comel tak comel, bak lain. Jadi tuan-tuan, belek baca Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Lagu mana? Batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi, antara barang Nabi simpan adalah janggut. Habis. Wasiwaki, bersugi, yakni membersihkan gigi. Islam ajar lama. Cuma makin moden yang mari buruh gigi, mari ubat gigi. Al-Imam Ibn Katsir kata apa? Muniak bersugi dengan buruh gigi dapat pahala tu. Faham? Kita tak pakai kayu arak tu, kita pakai buruh gigi. Cak dia. Arabi. Kan, ubat gigi cak dia. Cik Mak. Koget. Pakai koget. Pakailah mukmin ke. Lajer ke. Contoh. Bukan marah. Niat bersugi dapat pahala juga. Tapi nak suti macam Nabi, kayu siwak. Tuan-tuan, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu sunat beruh gigi. Bila inda taghayyuril fami, bila berubah bau mulut sunat. Inda istaiqadha minan naum, ketika bangun daripada tidur. Lagi sebelum setiap waktu sembahyang. Lagi. Ni bukan mayang, dak osok terus. Dak gosok terus. Tuan-tuan mari masjid afdal ke mayang rumah afdal? Masjid Ustaz, tapi kalau mulut berbau mengganggu orang, makruh pergi masjid. Belak kita fiqh. Orang makan bawang, kalau kat kita tak ada lah kekah bawang. Kat kita tu kau peta, jering. Betul tak? Di negara Arab, ia kekah macam makan epah, ia bawang. Saya siapa di Mesir mula-mula tengok ada ramai duduk atas tangga, duduk kita kata wah epah, bawang. Kekah gitu. Dia ranggah begitu. Dia tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan, jadi busung. Makruh. Gitu semua Islam aja.
Itu kosok tu. Ni bangun tidur konon nak kerja tu, terlewat kan nak kerja. Soh pertama dia lupa kosok lagi. Tidur pula malam lah kalau letih. Sudah tentulah ayo basi tu baik tuan-tuan sekalian. Nyegi surah, dak kosok gigi, dak kamu langsung Allah. 3 soh balik. Makruh tuan-tuan. Jaga-jaga. Maka hebatnya Islam mengajar kebersihan. Wastinsyak. Kemudian menyeduh air, membersihkan hidung. Dalam kitab fiqh menyebut lagi al-istinsar. Istinsyak dan juga al-istinsar. Istinsyak awak masuk, istinsar balik. Dah ada sebut sini, apa-apa hal awak masuk, embuhlah semula. Mengajar kebersihan. Bergesek kali hidung. Mana? Contoh ni tuan-tuan sekalian. Jadi, buat masuk, dah hembuh balik, dia panggil istinsar. Lagu mana sebelum ni sebut dah, sebelum ni nak? Ingat lagi? Saya ingat. Ambil air. Jangan seduk lalu. Terus sedung lagi. Merah hidung. Tuan-tuan, terik lu nafas. Terik lu nafas. Baru baki nafas tu, seduk. Ni semua tu dia seduk tuan-tuan. Jadi itu caranya. Kemudian hembuh istinsar dia panggil. Kemudian waqasul azfar, mencabut bulu ketiak. Kemudian wa ghaslul barajim, mencukur bulu ari-ari. Wa natful ibti, dan beristinja. Bukan. Tidak. Wa ghaslul barajim, membasuh buku-buku jari, betul pelik. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu ari-ari. Kemudian kata Mus'ab, salah seorang rawi hadis ini, dan aku lupa akan perkara yang ke-10. Nampak? Tak ada sikit ni sifat sahabat Nabi. Dia perawi, dia dengar Nabi sebut tu. Dia dengar, dia sampaikan pada orang tu, perawi. Dia tak ingat nombor 10. Dia kata, aku tak ingat. Mudah Kita malu nak khabar tak ingat. Itu reka. Jahanam tuan-tuan sekalian. Kata Mus'ab, aku lupa. Wa nasitul ashirah, aku lupa hak ke-10 apa? Illa an takuna al-madmadah, tidak lain daripada berkomo-komo. Baik. Hadis ini kita baca sikit apa yang disebut oleh Tuan Pengarang. Perkara-perkara yang tersebut di atas, ada yang wajib hukumnya, ada yang sunat. Yang wajib ialah beristinja. Dan yang lain daripada itu adalah sunat belaka. Kecuali perkara berkhitan. Istinja wajib. Istinja apa dia? Taharah umum. Antara perkara dalam taharah beristinja. Membersihkan kubur dan dubur daripada najis. Kena jaga bab ni tuan-tuan, sebab berapa ramai ditolak amalan kerana tak dulu istinja. Tak dulu bab istinja saja. Air kecing basuh dah habis. Nampak? Basuh berok, buang air besar basuh gitu je. Dia lupa yang halaqatid dubur. Bulatang macam bunga di dubur tu. Kalau tuan-tuan duduk terang, itu masih dipanggil zahir. Kalau rasa gatal air, ada lagi saki-baki buat semayang, dikira menanggung najis. Menanggung najis, lupuh salah satu syarat sah sembahyang, maka batallah sembahyang. Apa semayang lagi? Semayang dah. Hari kiamat depan Allah Ta'ala ditanya kenapa tak semayang. Faham? Orang semayang sah, tak khusyuk, dia tak ada pahala. Dosa tinggal sembahyang tak ada. Ni tak sah tu. Menyebabkan dikira tidak sembahyang. Sembahyang tak ya banyak, satu waktu Man taraka salata muta'ammidan.
Barang siapa yang meninggalkan sembahyang sengaja satu waktu, abqahu Allahu fin nari 80 huqbah. Allah kekalkan dia dalam neraka 80 huqbah. Wa huqbatun 80 sanah. Satu huqbah 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dunia. Allah, 5 minit tinggal, juta hari sembang dalam neraka. Yang api neraka itu tuan-tuan, saat pun kita tak mampu nak tanggung. Juta hari. Boleh faham? Dihumbang dan neraka sakar kerana meninggalkan sembahyang. Mitok masa itu tak boleh lah. Yang boleh selagi mana nyawa dikandung badan, taubat dan qada balik. Sebab tu jangan bodoh sombong dia panggil. Sombong sehara, bodoh sombong. Jahil dan sombong tu bahaya. Berasa duk pandai abad semayang. Sedangkan ulama pun masih berasa kurang tentang perkara yang paling besar dalam Islam selepas syahadah. Baik. Habis. Menurut mazhab Syafi'i, berkhitan adalah wajib bagi orang yang telah dewasa. Huraian lanjut mengenai masalah ini akan dipaparkan dalam kitab-kitab fiqh. Cuma nak bezalah hadis ni, ada yang wajib, ada yang sunat. Jelasnya kebersihan dan kesucian dalam segala bentuknya adalah dituntut oleh syarak. Ini disimpulkanlah hadis yang bermaksud kebersihan itu adalah dari iman. Hadis ni mesti semua ingat. Betul tak? Orang dok belajar pergi surah, tak pergi surah, mesti ingat hadis ni. An-nazafatu minal. Mesti semua reti. Betul tak? Cuma terjemah tak betul. Kebersihan tu separuh iman. Tak betul, sebahagian. Habis. Separuh agama sungguh menikah. Itu separuh. Lepas tu orang tak menikah separuh. Bukan otak dia separuh, bukan. Amalan dia tu. Atau ada ulama mati bini hari ni, esok nikah dulu. Kerana dia beramal takut mati bujang. Kita duk nampak sudut lain, galak. Nesa aku ambil tanah merah lagi, nikah dah galak. Orang kita kan, netizen dalam Facebook macam-macam jenis tu seliang. Dia beramal dengan ilmu dia. Faham? Hak tak boleh nikah lalu orang puang, dia ada iddah. Kan? Arba'ata ashhurin wa 10 iddahnya 4 bulan 10 hari. Iddah cerai mati. Cerai tolak salah satu quru. Itu lain pula. 3 kali suci. Cerai mati 4 bulan 10 hari. Jangan awak ni barang-barang kali ni. Esok lagi, dah beri dah esok. Selfie. Benda yang darurah saja baru boleh. Awak main ni bukan hukum main-main ni. Wajib. Awak main-main. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kena jaga. Maka orang puan saya iddah, orang lelaki tak ada iddah. Tok Imam, bini mati lama kan? Nikah kita dah habis iddah lagi. Mana hotel? Mana? Ada tuan-tuan sekalian, tak ada iddah. Dia boleh menikah lagi. Kerana takut mati bujang, sebab separuh mula. Balik separuh mula. Orang menikah dia penuh. Faham? Ada orang tanya, dah kalau pak ustaz? Mu jawab diri, tak tahu. Wallahualam. Habis. Kemudian tiap-tiap seorang dituntut bukan sahaja berkeadaan suci, bersih meliputi tubuh badan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga dikehendaki senantiasa kelihatan berkeadaan indah, berseri. Sesuai dengan ajaran Islam yang diterangkan dalam hadis yang berikutnya. Apa hadis yang berikutnya? An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim juga. Daripada Abdullah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesungguhnya Allah bersifat dengan segala sifat-sifat yang indah dan kerana itu ia redha akan keindahan dalam segala bentuknya. Bukan di sini tasbih Allah tu sama dengan manusia, Allah sama dengan manusia. Bukan sama.
Comel manusia, comel Allah tak sama. Lagu mana? Wallahu a'lam. Sebab tu cita-cita paling agung orang beriman nak tengok Allah. Tak boleh belaka dah. Nak syurga benda nak boleh belaka. Atas dunia terhad. Tiba-tiba hidup kerja hak ni saja, hak ni tak kerja. Apa dok dang gi surah, apa dok dah semayang, kerja ke dunia yang sekejap. Ingat kita seorang kerja dunia. Nabi businessman kau. Dan seorang ni rasa tak ada orang boleh lawan Sayyidina Osman. Sekali sedekah juta-juta ada dah seorang ni. Ada. Kalau dia nak minta ke Baitur Rahman. Ada. 10 ya, korek mula tabung, balik 5 ya. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan bagus kat lain. Di Banggu Pauh. Contoh. Itu makna. Bukan. Marah ke Banggu Pauh. Di tuan-tuan tu contoh. Bukan marah. Berusaha itu suruhan Allah Ta'ala juga. Siapa ada ingat tu kepada yang beri rezeki itu masalah. La ilaha illallah dak dang hari ni, baca Quran dak dang. Ni tembok diri kita, jangan tengok orang. Baca Quran dak dang, istighfar tak ada hari ni, la ilaha illallah tak ada hari ni, mai sunat tak ada hari ni. Mai akhir waktu belaka. Tuan-tuan jauh no kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bila masuk syurga Allah wi belaka. Dalam syurga ni tuan-tuan, makan litana'um, minum litana'um, pakaian litana'um, semua litana'um. Atas dunia makan untuk kenyang, minum untuk hilang dahaga. Makan kenyang boleh makan lagi? Boleh dah, tu atas dunia. Betul tak betul? Kenyang lah. Atau tu yang musangking ke King Kong ke, akan dah. Musangking tuan-tuan 60 kilo. Betul tak? Black Tom berapa? 80 kilo. Betul tak? Buka-buka suti. Makan sedap. Betul tak? Tapi kalau dah kenyang, tak lagi dah. Dalam syurga litana'u, makanlah. Minum seberang takir terkenal gelas so. Jakso orang ke rimah. Tuan-tuan sekalian. Tak boleh habis. Tak dunia. Dalam syurga minum. Dalil ahli syurga dia minum dah sebelum masuk syurga. Air telaga Kausar. Apa Allah Ta'ala kata tentang air telaga Kausar? Man yashrab minhu falam yazma'u abada. Orang minum telaga Kausar setegak je, dia tak akan dahaga sampai bila-bila. Sampai kiamat tak ada. Sampai bila-bila. Itu nak syurga air buat benda. Bukan untuk hilang dahaga. Bernikmat, nikmat. Hak paling komang lah syurga, dok lawan hak paling sedap atas dunia. 3 manusia yang dah masuk syurga, yang pernah duduk syurga, Nabi Adam, yang pernah dijemput dalam syurga, Nabi Idris, yang ditunjuk syurga oleh Allah, Nabi Muhammad, Malak Isra' Mi'raj. 3 orang ni tuan-tuan, 3 tak mau balik lagi. Nabi Adam berpuluh tahun tak selera makan atas dunia. Dah main barang dalam syurga mah. Nasi dagang mutoh tuan-tuan sekalian. Contoh lah. Rahdak tu. Faham tak faham? Biasa barang sedap dah. Tu tuan-tuan. Bila Allah beri, memang dilayang VIP Allah Ta'ala. Tu nak hak tu, kena payah sikit. Kena payah sikit. Tak payah, kena payah sikit. Buat yang Allah suruh, tinggal Allah larang. Bila Allah tanya, nak apa lagi? Ahli syurga jawab, kami menunggu janjimu ya Allah. Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nazirah. Hari itu wajah Allah dapat dilihat. Wallahu alam lagu mana hakikatnya. Itulah nikmat yang paling besar. Boleh? Jadi tuan-tuan, Allah itu maha cantik. Tak tahu lagu mana, wajib kita i'tiqad maha cantik. Dan Allah sukakan barang yang cantik, yang comel, yang bersih. Jadi ini menafikan fahaman di kalangan kita, orang Islam kena selekeh atas dasar zuhud. Tu bukan zuhud, tu pengotor bagi. Sebab apa dak asuh jubah yang keduk dauk ni 8 hari dak asuh zuhud, tu bukan zuhud, pengotor dia bagi.
Faham? Ulama dulu apa ada ulama lui pakai uduh-uduh itu bukan kelaziman dia, itu sekadar nak latih saja. Nak latih. Adakah basuh tandah tu zuhud? Dak. Basuh tandah, kalau kerja basuh tandah, kerja tu basuh tandah, tapi sombong tak zuhud kau. Tuan Guru Abdul Aziz basuh tandah apa tujuan? Bukan kerja dia. Jarang-jarang latih diri basuh tandah pukul 3 pagi. Orang tanya kenapa? Nak latih supaya ada sifat zuhud, supaya tak ada sifat takabur. Nak latih, nak kabur aku sama macam manusia yang lain. Ada ulama tuan-tuan, dia buka baju kebesaran muftinya pakai baju biasa buruk-buruk. Bukan nak kabur suruh buruk, bukan. Nak latih supaya orang tidak memujinya, supaya tidak lala dengan keduniaan. Ni faham tak? Zuhud barang hati. Ada orang faham zuhud tu barang luar. Kena pakai kereta, tayar pacik, sport ring patah, tu bukan zuhud. Pakai kereta buruk dah pemayang, bukan zuhud. Zuhud barang hati. Faham tak faham? Ada orang Tan Sri. Anak murid ayah dia, saya ada datuk seorang. Gaji pekerja dia saja sebulan 4 juta. Gaji pekerja, bayar staff 4 juta. Kita nak ayah 10 orang staff ni pala 4 juta. Tapi tidak sombong. Duduk dalam ramalan majlis macam orang juga. Ada. Sama layang, itu dipanggil zuhud. Jadi tuan-tuan sekalian, ingat asas dalam agama kita, Islam mengajar bersih dan comel. Orang Islam kena kemah dan kena comel. Itu saja. Habis. Wallahu a'lam. Kemudian kebersihan batin sikit lagi. Isyak kau pun 41. Isyak kabur. Buat gini. Berhenti dulu. Mana? Ada bunyi beza? Ambok. Mana? TV. Baik. Maka tuan-tuan, Islam ajar zahir dan batin. Satu lagi kena jaga kebersihan batin. Yang luar Islam ajar juga, dia panggil syarak. Yang dalam, itu dia panggil tasawuf. Syariah, jalan. Tariqah, jalan. Syari' mana apa? Jalan. Tariq mana apa? Jalan. Syariat, jalan luar. Tarikat, jalan dalam. Tu ada tarikat tu. Guru-guru mursyid yang mengajar jalan rohani. Zikir-zikir yang diajar pada guru sampai ke Nabi. Ini gambar ambil tu guru tarikat. Syariat dah belajar, tu sesat. Hakikat, tu dak mayang. Makrifat dah Syekh. Tu bukan makrifat, tu maklifat dia panggil. Belajar akidah dulu. Sifat 20 ke 3 serakat ke, belajar. Yang penting jangan bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lepas dah belajar akidah, kenal dah Allah, yakin dah Allah Tuhan, sembahlah Allah. Nak sembah mana? Tak boleh reka sendiri. Kena ikut jalan yang diajar oleh Nabi, itu dia panggil syariat. Itu kita belajar fiqh. Lepas dah beramal, kena jaga pula tempat yang Allah lihat hati. Mayang dah sombong, sedekah dah riak. Mari masjid dah ujub. Aku kemah kampung ni, orang lain beranan. Ini bagi Jahannam amalan tuan-tuan, jahannam. Riak dak sedap kalau orang dak tahu dia beramal. Tu kerja setan. Tu kena belajar ilmu tariqat, ilmu tasawuf. Faham tak faham? Faham tarikat ni kena jalan tahi. Bukan. Itu kelebihan yang Allah beri pada orang tertentu. Karamah bukan hak tu yang nak dituju. Utlubu minallahil istiqamah wala tatlubu minhul karamah. Minta pada Allah istiqamah. Tu karamah paling besar. Jangan minta karamah. Karamah Allah boleh beri pada siapa yang dia nak. Terengganu ni ramah tok-tok wali, tuan-tuan sekalian. Ramah tok-tok wali. Raja Tok Ri. Kalau berang. Baru ni saya, sahabat-sahabat pemuda Kuala Terengganu, bawah lajnah saya, lajnah dakwah, kita buat ride jelajah murabbi. Dok-dok wai naik motor kan? Layak, tapi ada isi.
DC. Tak agak naik motor jauh-jauh ni. Masa nak beli dulu, suku rasa. Tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, jalan. Tok Ku Pulau Mani. Apa nama Tok Ku Paluh? Tok Paluh. Tok Pauh. Semua Allah Ta'ala beri kelebihan. Mereka bukan saja alim, ulama, salih, ahlullah, ahli ma'rifat dan juga mujahid fi sabilillah. Menentang penjajah. Itu baru betul. Ikut Nabi. Ini dia ahli ma'rifat, dia berzikir, orang kacau Islam tak ceri. Itu mak lipat je. Jadi tuan-tuan sekalian, nak jadi ahlullah berzikir, nafkah bini tak beri. Itu tak lulus syariat. Tak faham? Kena belajar satu tingkatan akidah belajar. Lepas tu belajar syariat. Baru belajar ilmu tariqah ataupun dipanggil tasawuf. Syarat dengan guru yang mursyid yang bersambung sanak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ikut Tok Guru mana? Tanya Tok Guru tu, dah Tok Guru siapa Tok Guru? Saya ilham daripada Allah. Sesat lah tu. Hati-hati banyak dah ni tuan-tuan. Nampak cakap sedap ki, tuan-tuan suka-suka panggil kau. Suka. Contoh. Jadi tuan-tuan sekalian, tanya dulu. Siapa guru? Saya direct pada Allah. Tu sesat lah tu. Man lam yakul lahu shaykhun fasyaitanu shaykhuh. Orang tak ada syekh, tak ada guru. Syaitanlah gurunya. Walaupun dia boleh terbang. Hebat ustaz, boleh terbang ustaz. Karamah ustaz. Dia mayak subuh. Tak ustaz, tukar karamah. Tu syaitan yang tolong terbangkan dia. Tak mustahil. Sihir. Tu kena hati-hati tuan-tuan. Maka di sana ada ilmu bersih luar. Ilmu syarak. Dan ilmu bersih dalam. Kerana tempat lihat Allah luar ke dalam? Luar itu tanda Islam tu comel. Dalam tempat lihat Allah. Luar orang kafir tengok kita luar. Kan gambaran mesti kita gambar Islam itu comel. Dalam tempat lihat Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok wajahmu, mukamu, Allah tengok hati kamu. Hak ni hak orang salah faham pula. Tidak pakai tudung, pakai baju ketat, orang kata tu aurat. Allah tak tengok luaran. Allah tengok hati, nak tapur sudah. Tak faham tuan-tuan sekalian. Hak luaran tu menjadi ukuran dosa pahala luaran. Nahnu nahkum bizawahir. Nabi kata, dalam kerja Tuhan, zahir, hak kita nak hukum dosa pahala, luar, kena tutup aurat. Hak Allah Ta'ala perintah tutup aurat, tutup. Itu luaran. Syariat dia panggil. Maka tuan-tuan, Allah kata, aku tak tengok luar, aku tengok ni. Dalam apa makna? Luaran kita tidak menjadi harga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mangzar manusia muka. Mangzar Allah itu hati. Kalau kita tengok orang, kita kata comel lah dia. Kita tengok di mana? Tengok orang tu comel, ustaz. Kenal masa. Tengok muka. Sebab tu Nabi suruh bila khitbah, meminang anak orang, tengok muka. Kita berhenti di situ saja. Boleh? Sikit lagi, boleh? Tak apa, dah. Mufti dah arah, insyaAllah. Sikit lagi, ada tuan-tuan sekalian, tengok muka. You wak warung. Mak dia tengok lah tu. Milah hak mu nak minang. Tak apa. Nabi dakwi tengok ni jahil, tuan-tuan. Hak Nabi dakwi tengok, hak bukan milik kita yang pandangan mendatangkan syahwat, aurat buka aurat tu Nabi dakwi tengok. Bila meminang itu bebas pada fitnah. Nabi suruh tengok. Supaya tidak menghasilkan an-nadamah, penyesalan. Hiwak warung. Tak apa. Suruh pada Allah. Alah sekarang, lagi ni mukamu. Jadi tuan-tuan sekalian. Tengoklah. Itu dipanggil mangzar. Maka tempat tengok Allah, hati. Tiba-tiba, tuan-tuan, muka orang tengok, jaga sangat. Habis foundationnya beli. 20 ya sampai 200 ya. Beli belaka. Kaya habis. Toke-toke kosmetik. Yang Allah tengoklah sudah jaga. Berkerok. Berkarak tuan-tuan sekalian. Tanda berkerok berkarak, hati kita tengok pada luarannya. Kereta, kalau tuan-tuan tengok kereta, nampak ada enjin. Nampak ada enjin? Tak faham kau.
Kereta kan tak apa enjin marah dalam. Betul tak? Tapi tahu tak enjin bermasalah lagu mana? Masalah. Tak nampak enjin. Tapi bila kereta tu masalah, enjin lah tu masalah. Kereta seduk-seduk, pomen kata rosak side mirror. Pomen tu gila lah tuan. Enjin lah tu masalah. Jadi tuan-tuan nak tahu hati masalah, luar lah. Deki kau orang, sepi, hati tak boleh tengok orang senang. Orang susah dihina, orang senang dia dengki. Apa tak? Itu tanda hati kau tak. Faham? Abang dah tuan-tuan. Kita baca sikit lagi. Maka kebersihan dan kesucian batin pula ialah pertama. Membersihkan jiwa dari kesan-kesan dosa dan perbuatan maksiat, iaitu dengan jalan taubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya, iaitu taubat nasuha. Zahir mandi, ada mandi sunat, ada mandi Jumaat, ada mandi wajib lah Islam, banyak mandi. Betul tak? Ada mandi taubat. Maka batin bersih dengan istighfar. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa alaihim midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ayat ni ingat lama dah. Tapi baru ni kita girai singgah dekat Ustaz Kamu Zaman ni baca ayat ni, baru mari teringat mula. Duk ramai-ramai dia kata, Ustaz Muzani mai duk sini, istighfar kali. Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara. Wahai Muhammad, katakan astaghfirullahal azim. Allah akan ampun dosamu. Dah, mesti lebih. Yursilis samaa alaihim midrara. Allah akan turunkan air hujan. Tanda apa? Rezeki akan terbuka luas. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, akan diberi dengan harta yang banyak dan anak-anak. Sebab tu Al-Imam Hasan Al-Basri, tak silap saya, bila dia tanya, saya tak ada anak, Imam, istighfar. Saya tidak cukup, Tuan Imam, istighfar. Saya masalah, istighfar. Rupanya tuan-tuan, ada malah istighfar, nak kata mendiri. Faham? Hak paling mudah nak istighfar lepas semayang, tembak juga. Assalamualaikum, pum. Duduk istighfar. Nampak kecil tuan-tuan, tapi besar. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Itu istighfar. Yang hanya paling besar. Hasad dengki, perasaan dendam, tipu daya, takabur, sombong angkuh, riak, memegah-megah dan sebagainya. Ini semua dipanggil penyakit hati. Nampak? Nampak luaran comel, hati berkeladok kotor. Ini kita tak mahu tuan-tuan sekalian. Nampak luaran biasa, hati bersih, tuan-tuan sekalian. Hak tu yang kita nak. Apatah lagi, luar dalam hebat, lagilah bagus. Habis. Allahu Rabbi. Cara membersihkannya ialah dengan berlaku ikhlas dan yakin, mencintai kebaikan, bersikap sabar, bersifat benar, merendah diri, dan segala amal usaha yang dikerjakan hendaklah ditujukan kerana Allah. Barulah hati kita jadi bersih. Selagi keadaan batin dibiarkan bersarang dengan kekotoran sifat-sifat yang keji, maka kebersihan dan kesucian yang dituntut oleh syarak masih belum sempurna. Habis tuan-tuan sekalian. Maka sebab tu kita kena jaga. Bersih luar dan dalam. Luar sabunnya, baju kita sabun top, tubuh kita Dettol, Shokobutsu, sabun tubuh kita. Adapun sabun dalam, istighfar. Tangan sabun tok dah hilang saya. Kotoran degil, hilangkan ia dengan menggunakan vanish. Vanish tu hilangkan kotoran degil, klorok. Maka kotoran degil hati pula hilangkan dengan sayyidul istighfar. Tak pergi dengan istighfar. Jauh macam dengan Tuhan. Nak tanda hati kotor, nak buat baik payah. Itu mudah. Payah. Hak buruk wah ingat dia. Nak buat baik payah. Nak lari surah payah. Tengok kuliah ramai, sakit hati tu. Tanda orang. Surah tak ada orang, gelisah. Surah tu tak ada orang, gelisah. Dia baru tu, ni ramai gelisah. Mana ramai? Repot contoh. Dia tuan-tuan lihat. Allahu Rabbi. Contoh lah, jangan marah. Jadi tuan-tuan, Allahu Rabbi. Tahir qulubana ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita semua. Jadi lazimi istighfar. Dan saya nak pesan sini, sekali lagi saya ulang, jangan ada di sini start malam ni kalau boleh.
Ingatlah kedah. Kalau dah ingat lagi, start kena amal. Kena apa lalu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika sampai habis. Nak kalau 40 ke atas dah. Ini wajib-wajib. Orang yang 40 ke atas dah ingat sayyidul istighfar, seolah-olah rumah ni tak ada masih basuh. Bila orang buat rumah, benda wajib ada benda apa? Si basuh lagi, ti tu tak? Si basuh tak beli, ti tak beli. Jadi pandai tu kolasi. Tidak tahu keutamaan priority. Ayat panjang-panjang, kena sama ni. Padang tuan-tuan. Sekadar itu saja untuk malam ni. Hadis akan datang, kita akan masuk fasal yang pertama. Hukum air dan bahagian-bahagiannya. Masuk dah. Ya? Ada soalan? Payah ke senang? Payah, tak boleh jawab. Gitu saja. Tak payah jawab. Ada tok guru dia kata ada tok guru ni dia ngajar tasawuf saja. Kalau suruh ajar fiqh suruh belajar tok guru lain. Ada salah pun kalau gitu. Tapi dalam soalan tu kata dia menghina guru lain, tu salah lalu. Ada tok guru dia alim tapi dia serah pada yang lebih alim. Tuan Guru Haji Ujang contohnya guru kami. Mu nak ajar fiqh, asal ajar agama lah. Belajar dengan Syekh Abdul Rahman, ayah dia kita dia belajar dengan dia. Contoh gitu tak apa. Ni dia pandai tu. Bukan tak mau ajar sebab dia merendah diri, tapi tidak pandai. Kan? Ngaku guru makrifat. Tanya hukum mayang 18 sebut. Masalah lah tu. Di tuan di sini bukan memburukkan siapa-siapa. Cuma nak beri panduan. Guru carilah guru yang diakui oleh guru-guru. Itu saja. Faham tak faham? Cari guru, carilah yang diakui oleh guru. Guru ustaz-ustaz kalau dia tahu salah, dia tak khabar. Adab ustaz-ustaz, tampak ustaz ni tak apa betul, dia tak khabar. Tak betul dah isnya. Kitalah yang kena pergi tanya. Terutama penyusun-penyusun kuliah. Mai mau asal boleh. Tanya dulu. Jadi kalau ada guru-guru kata Ustaz Muzani tak boleh, maka jangan panggil saya. Faham tak? Seorang ya. Itu saja. Biar kita jual kasut itu lah. Sekadar itu saja. Tak ada masalah. Itu caranya. Dan cara mudahnya, hak mufti luluh je lah tu. Hak boleh tauliah. Dan tak mesti tak ada tauliah, tak luluh. Tak mestinya. Ustaz Abu Usamah tak boleh tauliah hari. Pas sudah tu ulama' besar. Ulama' muda guru kami. Ustaz Abu Usamah. Ustaz Hanafiyah Al-Bandani. Itu contoh. Jadi tuan-tuan sekalian, padahal soalan tu malah jawab panjang-panjang. Baik. Seterusnya sebelum saya tutup. Sebelum ni saya tak buat ni. Ramai orang tanya pun saya kata biar dulu. Sebab tapak pembangunan Ma'had Baitur Rahman masih belum berjalan. Kita dah beli tanah 1.3 ekar. Tanah tu kalau ikut harga pasaran 1 juta lah. Oleh kerana nama ramai 14 orang, kita dapat 200,500. Saya ambil dulu. Ambil dulu. Ramai yang tahu tanah banyak. Kawasan tak kena. Tapi kawasan tu saya rasa kena. Lepas beli tuan-tuan sekalian, nama ramai 14 orang. Lamalah urusan, mati seorang. Orang tahu lah. 8 bulan baru selesai. Jadi sebelum PKP baru ni, baru kami start, mari PKP pula. Dan sekarang baru sambung semula. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, mana? Sekarang ni kita sudah selesai beberapa perkara. Baru siap pasang side ray. Baru ni masuk apa nama panggil? Bukan kontainer panggil mana? Cabin 4,000 lebih. Masuk sini. Lepas tu bayar api TMB 5,000 lebih tak silap. Kemudian baru siap pasang side ray. Kerja-kerja pengalian untuk konkrit akan mula esok hari Ahad insyaAllah. Dan kerja-kerja besi sudah siap 60%. Dan sekarang saya bayar kepada hardware lebih kurang dalam hampir 30,000 dah. Tuan-tuan yang berhajat nak bantu sikit-sikit, sekarang baru saya benarkan. Belum ni ramai mari, saya kata pegang dulu. Sebab kita terpaksa hold, projek terhenti. Sekarang baru boleh. Silalah. Boleh dalam menyumbang.
Jadi yang nak beri barang jangan main beli gitu, beri batu pergi Rembah, jangan. Tanya saya sebab kita guna batu pelik sikit. Untuk bangunan utama kita guna batu dok pelah, batu dok pelah. Jadi sekarang pasal pertama kita akan naikkan surau Baitur Rahman dulu, lebih kurang 5 ke 600 ribu. Sebab binaan dia pelik sikit. Nombor satu kali pertama lah Terengganu dia bulat. Boleh tengok pelang dalam page saya 5 ke 600 ribu. Siapa nak menyumbang dipersilakan, insya-Allah taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa nama siapa yang berhajat nak wakaf Quran bolehlah tinggal di luar sana insya-Allah bersama Azhar Care. Lepas Isyak ni saya ada kuliah nombor 2 tapi online lah. Tuan-tuan kena balik lah masuk duduk sini. Saya nak tumpang sini buat live. Tapi tuan-tuan kena balik. Yang duduk sini tengok di live saja bersama Azhar Care. Siang tadi bersama Ustaz Jafri, malam ni bersama Jafri Al-Mahmudi. Lepas Isyak nanti bersama saya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, siapa nak masuk wakaf Quran 30 hiasan naskah dan korban. Kalau mana dah masuk tempatang, itu lebih afdal. Rasa bulan tahun ni saya dah nak masuk tempatang, ada 300 setengah masuk di luar boleh juga. Bersama kami Azhar Care. Kambing 500, lembu 300 setengah. Akikah pun boleh. Boleh temu dengan Nazmi nanti yang jaga meja jualan di luar. Kemudian macam biasa meja jualan ada habatus sauda, minyak wangi, kokoting dan lain-lain. Tuan-tuan tengoklah di meja jualan. Beli sambil niat sebagai hasilnya kita bantu Mahat Baitur Rahman insya-Allah. Dan sekarang Baitur Rahman duduk bawah satu pengurusan lah, Mahat Baitur Rahman dan juga Baitur Rahman Center sekali selalu insya-Allah. Jadi sekadar itu yang baik pada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan mengambil masa yang panjang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.